Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syah Ikmal bin Sujidin, mewakili rakan-rakan dari kumpulan 4 iaitu kelas AM 110-3J untuk membentangkan tajuk pengurusan organisasi Kentucky Fried Chicken KFC. Pembentangan ini disediakan untuk Ustazah Nur Nabila binti Azimuddin. Sebelum kami meneruskan pembentangan tajuk pengurusan organisasi KFC, izinkan saya untuk memperkenalkan rakan-rakan yang telah pun sama-sama melaksanakan sesi temu bual bersama pengurusan organisasi KFC. Pertamanya ialah Ikhlas Uzair bin Zulkarnain, yang kedua Iskandar Hafiz bin Hasrin, yang ketiga Muhammad Isyamuddin bin Nur Syam, yang keempat saya sendiri Muhammad Syah Ikmal bin Sujidin, yang kelima Nur Aidil Haris bin Muhammad Salih, yang keenam Muhammad Mukris Hakim bin Azizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syah Ikmal bin Sujidin, nombor pelajar 2022493438. So saya mulakan pengenalan bagi pengurusan organisasi bagi syarikat Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken atau nama singkatannya KFC, rangkaian restoran makanan segera terkenal dengan pengkhususan dalam penjualan ayam goreng. Dengan ibu pejabatnya yang terletak di Louisville, Kentucky, ia mengekalkan kedudukannya sebagai restoran makanan segera kedua terbesar di dunia selepas McDonald. KFC adalah sebahagian daripada Yum brand yang memiliki jenama popular seperti Pizza Hut dan Taco Bell yang menambah nilai dan potensi pertumbuhan kepada syarikat. Colonel Hutler Sanders, pengasas KFC, mula menjual ayam gorengnya semasa kemerdekaan besar Amerika di Corbin, Kentucky. Pada awalnya, KFC terkenal menjual ayam goreng berempah 11 rempah rahsia mengikut resipi istimewa Sanders, dijual dalam kotak bakat yang menjadi ikon syarikat itu. KFC terkenal dengan slogan terkenalnya Each Finger Licking Good ataupun sedap sehingga menjilat jari. Seterusnya di Malaysia, KFC membuka cawangan pertamanya pada Januari 1973 di Jalan Tungku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pengurusan KFC di Malaysia bukan sahaja tertumpu kepada pemilihan bahan mentah halal, tetapi juga mengamalkan penyediaan makanan mengikut garis panduan halal dengan menggunakan peralatan yang bersih dan mengasingkan bahan halal dan tidak halal. KFC di Malaysia diiktiraf halal oleh JAKIM, menunjukkan komitmen mereka untuk mematuhi piawaian halal. Malah, sebagai sebuah syarikat global, penyesuaian nilai-nilai Islam tempatan menjadi penting dalam menyelaraskan pengurusan organisasi ini dengan keperluan dan harapan masyarakat. Oleh itu, mengurus organisasi KFC di Malaysia dalam konteks Islam memerlukan penghormatan terhadap nilai Islam dalam semua aspek operasi dan pengurusan perniagaan, daripada pematuhan piawaian halal kepada aspek tanggungjawab sosial dan etika perniagaan. Ini bagi memastikan aktiviti perniagaan KFC selaras dengan prinsip yang ditetapkan dalam Islam di Malaysia seperti mempelajari makasih syariah iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aidil Haris bin Muhammad Salih. Saya akan membentangkan dua subtopik dalam kajian ini. Yang pertama tentang objektif kajian. Yang kedua adalah tentang kajian literature. Okey. Objektif kajian kita terbahagi kepada dua agenda. Agenda pertama adalah tentang tujuan kita mengkaji pengurusan Kentucky Fried Chicken. Yang kedua adalah apa yang kita dapat apabila kita mengkaji pengurusan Kentucky Fried Chicken yakni KFC. Okey. Agenda pertama adalah tujuan. Apakah tujuan yang pertama? Tujuan pertama adalah kita mengkaji pengurusan Kentucky Fried Chicken yang ini KFC dalam penyediaan makanan segera dan bagaimana ia selaras dengan nilai-nilai Islam. Okey. Untuk makluman semua, nilai-nilai Islam ada 5. Yang pertama adalah menjaga agama, yang kedua adalah menjaga nyawa, yang ketiga adalah menjaga akal, yang keempat adalah menjaga keturunan, yang kelima adalah menjaga harta. Adakah KFC dapat menjaga kesemua nilai-nilai Islam ini? Okey, itu tujuan pertama. Dan tujuan kedua adalah kita untuk menilai pengurusan berkaitan kebajikan pekerja beragama Islam, penerapan makasih syariah dan proses memeta mengikut prinsip Islam.
Adakah KFC sebagai majikan dapat menjaga pekerja-pekerja yang Islam dan juga bukan Islam berpandu dengan prinsip-prinsip agama Islam? Tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga adalah adakah KFC dapat memberikan pandangan terperinci tentang bagaimana organisasi bukan Islam seperti KFC dapat mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam pengurusan mereka? Itu tujuan-tujuan kita untuk mengkaji pengurusan-pengurusan yang terdapat dalam KFC. Okey. Selepas kita mengkaji ke semua perkara ini, kita akan mendapat satu hasil apa yang kita dapat, iaitu yang pertama, kita akan mendapat jawapan daripada majikan KFC tentang prinsip-prinsip nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah apa yang kita dapat adalah kita dapat memupuk semangat pelajar untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan pihak luar dalam konteks penyelidikan lapangan. Okey. Untuk kajian literature, kita akan membentangkan 8 perkara yang berkaitan dengan organisasi dan pengurusan. Yang pertama adalah maksud organisasi. Yang kedua adalah perbezaan pengurusan Islam dan konvensional. Yang ketiga adalah nilai-nilai Islam dan pengurusan. Yang keempat adalah pengurusan kepimpinan. Yang kelima adalah pengurusan risiko. Yang keenam adalah pengurusan pemasaran. Yang ketujuh adalah pengurusan kewangan. Okey, kita akan lihat maksud organisasi. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, organisasi bermaksud kesatuan dengan bahagian-bahagian tertentu yang mempunyai tujuan khusus dan dasar serta perancangan yang tersusun. Itu maksud mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Kita lihat pada definisi mengikut Richard Scott. Richard Scott adalah seorang ahli sosiologi daripada Amerika Syarikat yang di dalam bukunya yang bertajuk Institution and Organization, ia menerangkan bahawa organisasi adalah penyusunan sosial yang mengejar matlamat kolektif, mengawal presentasinya sendiri dan mempunyai satu kesepadan yang memisahkan daripada persekitaran. Itu maksud yang didefinisikan oleh Richard Scott. Kita pergi kepada poin yang ketiga, iaitu asal-usul perkataan organisasi. Okey. Perkataan organisasi itu sendiri berasal daripada bahasa Inggeris, iaitu organisation, yang dipinjam daripada bahasa Yunani, iaitu organon, yang berkaitan dengan perkataan ergon dan maksud organ. Unsur penting dalam konsep organisasi adalah terdapat unsur-unsur penting seperti tujuan khusus, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengawalan presentasi, dan yang ketiga adalah keberadaan sepadan yang memisahkan organisasi dan persekitarannya. Okey, kita lihat poin yang kedua, iaitu perbezaan pengurusan Islam dan konvensional. Okey, untuk makluman semua, Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum dan agama. Oleh itu, dia secara otomatik telah mencetuskan dua konsep pengurusan, iaitu pengurusan daripada syariah, iaitu pengurusan Islam. Yang kedua daripada pengurusan konvensional. Okey. Dua konsep ini memainkan peranan yang penting dalam sistem pengurusan dan organisasi di Malaysia, dan dia juga mencorakkan bagaimana dua sistem ini berfungsi dan daripada mana sumbernya. Okey, perbezaan konsep pengurusan Islam dan konvensional. Menurut Jurnal Pengurusan Islam sebagai alternatif kepada amalan pengurusan pengetua cemerlang di sekolah menengah di Malaysia, ia telah dalam jurnal ini telah menerangkan konsep dan sumber pengurusan Islam dan konvensional. Walaupun pada dasarnya jurnal ini menerangkan konsep pengurusan Islam dan konvensional di sekolah-sekolah, tapi kita boleh menerapkan dan mengaplikasikan konsep ini sebagai pengetahuan umum. Okey, yang pertama, pengurusan Islam. Pengurusan Islam pada awalnya adalah berasaskan kepada wahyu dan ketertiban alam sebagai jemaah gaya pengurusan Allah SWT. Dia merefer sebagai surah Al-Fatihah sebagai sebuah surah yang telah mengaitkan Allah SWT sebagai Al-Khaliq, iaitu berkuasa memerintah di setiap semesta alam.
Konsep pengurusan konvensional pula datang daripada akal manusia dan revolusi tanpa merujuk kepada agama sebagai sumber utama. Itu menurut Jurnal Pengurusan Islam sebagai alternatif kepada amalan pengurusan pengetua cemburan di sekolah menengah di Malaysia. Untuk jurnal etika, pengurusan Islam dan konvensional, satu analisis perbandingan. Dalam jurnal ini, dia membahagikan kepada dua konsep. Dalam setiap konsep, iaitu sumbernya dan juga teori-teorinya. Untuk pengurusan konvensional, dia mempunyai 5 teori yang terkenal, dan berasaskan 5 teori inilah wujudnya sistem pengurusan konvensional. Yang pertama, teori utilitarianism, egoisme, hedonisme, hak moral dan keadilan. Dan konvensional juga adalah bersumberkan daripada akal dan dasar logik dan daripada pengalaman yang manusia lalui daripada masa ke semasa. Untuk perbezaan konsep pengurusan Islam dan konvensional, kita dapat mengetahui bahawa konsep pengurusan Islam yang diturunkan adalah melalui Al-Quran dan As-Sunnah, sementara pengurusan-pengurusan yang didatangkan oleh konvensional menggunakan akal dan pengalaman manusia untuk menentukan nilai-nilai dan keputusan. Kita akan pergi kepada kajian literatur yang ketiga, iaitu nilai-nilai Islam dalam pengurusan. Nilai-nilai Islam dalam pengurusan kita bagi kepada 5 perkara. Yang pertama, konsep tauhidi. Yang kedua, konsep amar makruf nahi munkar. Yang ketiga adalah konsep kepimpinan beramanah dan accountability. Yang keempat adalah konsep keadilan. Yang kelima adalah konsep pembincangan syura. Okey, konsep pertama, konsep pengurusan tauhidi. Apa itu konsep pengurusan tauhidi? Konsep pengurusan tauhidi adalah berlandaskan tauhid. Tauhid kita tahu bahawa setiap perkara kita akan mengikhlaskan dirinya kepada Allah SWT. Setiap tingkah laku berpaksikan keimanan kepada Allah SWT dan berbentuk hubungan dengan pencipta serta makhluk. Itu adalah konsep pengurusan tauhidi. Konsep yang kedua adalah konsep amar makruf nahi munkar. Konsep amar makruf nahi munkar adalah konsep yang berlandaskan tugasan kepimpinan. Tugas pemimpin adalah untuk mencegah segala kemungkaran dan keburukan dan serta menggalakkan segala kebaikan dan mendatangkan segala kebaikan dan kemaslahatan. Tujuan konsep ini adalah untuk melahirkan masyarakat yang berkualiti dan terbaik mengikut perspektif dan panduan Islam sepenuhnya. Yang ketiga adalah konsep kepimpinan yang beramanah dan beraccountability. Apa itu konsep beramanah dan accountability? Okey, aspek utama yang perlu ada seorang pemimpin adalah sifat amanah dan accountability yang tinggi. Ia bermaksud setiap perkara yang dilakukan oleh pemimpin perlulah berlandaskan sifat jujur dengan menepati setiap yang mereka janjikan dan juga melalui perbuatan yang mereka tunaikan. Yang kedua adalah konsep accountability. Konsep accountability adalah konsep di mana seseorang individu perlulah memikul tugasannya dengan sebaik yang mungkin. Okey, yang keempat adalah konsep keadilan, al-adalah. Konsep keadilan adalah konsep yang penting bagi mengelakkan ketidakadilan dan kezaliman dan memastikan sistem pengurusan berkualiti. Kalau mengikut bahasa ringkasnya, konsep keadilan ini adalah meletakkan pengurusan dan setiap kerja yang dilakukan oleh pemimpin pada perkara yang betul dan pada haknya. Yang kelima adalah konsep syura dalam pengurusan. Nilai dan konsep syura penting untuk membuat keputusan secara kolektif dan memperoleh pandangan daripada pelbagai sudut. Konsep syura ini sama dengan konsep mesyuarat, di mana kita mengambil setiap pandangan daripada setiap orang bagi mewujudkan keputusan yang kolektif. Kesimpulan daripada nilai-nilai Islam dalam pengurusan adalah kita dapat
mengetahui bahawa konsep pengurusan Islam tidak hanya mencari kepuasan dunia tetapi juga keredaan Allah SWT untuk kebahagiaan di akhirat. Nilai-nilai ini dibentuk berlandaskan untuk pengurusan berkualiti dan berkesan. Di dalam kajian literatur yang seterusnya, iaitu di dalam pengurusan kepimpinan. Sebelum itu kita harus tahu makna kepimpinan itu. Maksud kepimpinan adalah cara mengorganisasi kegiatan manusia melalui pemusatan kuasa untuk mencapai matlamat kehidupan masyarakat. Ia juga merupakan tuntutan utama di dalam agama. Maksud kepimpinan ni ialah seorang individu yang dijadi sebagai ketua untuk memimpin organisasi tersebut. Okey. Ciri-ciri pemimpin atau ciri-ciri kepimpinan haruslah ada di dalam diri pemimpin itu supaya pemimpin tu boleh menjadi pemimpin yang berkualiti dan berkaliber. Sifat yang pertama ialah sifat adil. Pemimpin harus adil menjalankan tugas tanpa pilih kasih dan memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan. Iaitu seorang pemimpin itu tidak boleh berlaku zalim terhadap orang bawahannya dan mengambil keputusan itu secara adil dan tidak terburu supaya keputusan itu dapat dipilih dengan bagus. Seterusnya ialah sikap al-quwah. Sebelum itu, al-quwah ialah keadaan di mana al-quwah iaitu kepimpinan melibatkan kemampuan memikul tanggungjawab dengan kuat dan efektif. Seorang pemimpin itu haruslah kuat di mana dia berani untuk membuat keputusan. Seorang ketua itu tidak boleh takut dalam membuat keputusan dan tidak meragui keputusan yang telah diambil. Dan yang terakhir sekali ialah sikap al-amanah. Di dalam pemimpin itu harus memiliki sikap amanah yang memerlukan kejujuran dan integriti. Pemimpin bertanggungjawab dan boleh diberi kepercayaan. Sebagai contoh, jika pemimpin itu tidak dipercayai, maka apa yang dilakukannya akan dianggap sekadar penipuan dan orang tidak akan percaya dengan apa yang keputusan yang diambil olehnya. Pengurusan risiko. Pengurusan risiko adalah proses sistematik, proaktif dan berterusan untuk mengenal pasti, menilai, mengurus dan menyampaikan isu risiko demi keputusan strategik organisasi. Terdapat cara-cara pengurusan risiko iaitu sebelum, semasa dan selepas. Bagi sebelum, penyediaan rangka kerja untuk mengelakkan risiko dengan mengenal pasti punca dan perancang tinjauan kehadapan, terutamanya dalam konteks rangkaian bekalan global. Untuk semasa, pengurusan langsung dan tidak langsung risiko. Pencegahan risiko dan pengurangan kerosakan menjadi keutamaan termasuk tindakan untuk meminimumkan tahap kerosakan jika risiko berlaku. Dan selepas, pembelajaran daripada risiko lepas dan perlindungan terhadap keserosakan. Pengurusan risiko selepas melibatkan pemulihan, perlindungan, organisasi dan tindakan pencegahan serta pembelajaran untuk mengurangkan kerugian di masa akan datang. Yang seterusnya adalah kajian literatur mengenai pengurusan pemasaran. Maksud pemasaran. Pemasaran adalah proses di mana individu dan kumpulan bertukar-tukar sesuatu yang bernilai untuk memenuhi keperluan dengan keinginan mereka. Ini melibatkan aktiviti institusi dan proses untuk mencipta komunikasi, menyampaikan dan bertukar-tukar tawaran yang bernilai dalam masyarakat. Cara-cara mempromosikan pemasaran. Campuran pasaran. Alat pasaran yang melibatkan fokus pada 4P: produk, harga, tempat dan promosi untuk mencapai matlamat pasaran. Kedua adalah pengiklanan. Usaha untuk menyampaikan maklumat produk secara langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi persepsi pelanggan dan menarik perhatian terhadap produk atau jenama. Yang ketiga adalah segmentasi pasaran. Pembahagian pasaran kepada subset homogen pelanggan berdasarkan ciri-ciri tertentu untuk meningkatkan kesan pemasaran. Yang seterusnya, kajian literatur pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan adalah cara teratur merancang dan mengawal pembelanjaan untuk mencapai matlamat hidup. Langkah-langkah pengurusan kewangan. Yang pertama, merancang kewangan. Melibatkan pembuatan belanjawan untuk suatu keperluan.
dengan diselaraskan dengan kemampuan berbelanja yang ditentukan oleh pendapatan. Yang kedua adalah mengawal kewangan daripada aktiviti mencatat, memeriksa, menilai dan merumuskan pembelanjaan pada akhir tempoh tertentu, iaitu menilai dan menyelaraskan pembelanjaan dengan matlamat hidup. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Muklis Hakim dan saya akan membentangkan tentang latar belakang organisasi. Kentucky Fried Chicken merupakan sebuah organisasi yang bertemakan fast food. Jadi KFC ini beroperasi pada mulanya di Louisville, Kentucky, Amerika Syarikat yang telah diasaskan oleh Kolonel Harlan Sanders. Jadi apabila kita mengatakan tentang KFC, ia akan mesti dikaitkan dengan ayam goreng. Hal ini kerana resepi ayam goreng itu sendiri yang menjadi rahsia sehingga kini. Walau bagaimanapun, pakar kimia telah mendedahkan 3 bahan utama, iaitu garam, lada hitam dan tepung gandum. KFC juga menyajikan hidangan sampingan seperti salad kubis, kentang putar dan sebagainya. KFC mula bertapak di Malaysia pada tahun 1973 di Jalan Tunku Abdul Rahman. Berdasarkan temu bual yang telah kami lakukan kepada Puan Siti Adawiyah, KFC Muar 1 merupakan KFC pertama di Muar. KFC ini mula beroperasi pada tahun 15 bulan 8 1985. Namun, KFC Muar telah mempunyai 5 cawangan iaitu di Nafas, depan Astaka, Bukit Pasir dan di NSK. KFC ini mempunyai visi iaitu dengan visi Finger Licking Good, dan mereka juga mempunyai misi dalam mengekalkan staf yang ada dan menawarkan servis yang lebih baik. Hal ini kerana KFC ini berdekatan dengan fast food yang lain seperti Mary Brown dan Zeus. Jadi saya akan meneruskan untuk yang kedua adalah pengurusan kepimpinan. Yang pertama adalah penggunaan konsep syura dalam pengurusan KFC Muar. Penekanan pada pendekatan syura yang melibatkan perbincangan berkumpulan untuk membuat keputusan yang melibatkan semua pihak seperti yang dilakukan dalam model pengurusan restoran KFC Muar. Ini menunjukkan nilai kerjasama, konsultasi dan pembahagian kuasa dalam pengurusan. Berdasarkan Puan Siti Adawiyah, KFC di Muar akan melakukan perbincangan dan akan menerima beberapa pendapat oleh semua pihak dalam setiap bulan. Dan yang kedua adalah keutamaan kebajikan pekerja, terutamanya pekerja Muslim. Penekanan pada kebajikan pekerja khususnya mereka yang beragama Islam melalui penyediaan kemudahan solat yang sesuai di tempat kerja. Hal ini menunjukkan komitmen terhadap keperluan agama pekerja dan keselamatan mereka. Menurut Puan Siti Adawiyah, memang terdapat surau yang berdekatan dengan di KFC Muar. Namun, pekerja mereka perlu melintas jalan untuk ke surau tersebut. Jadi, KFC Muar telah mengambil inisiatif dengan menyediakan satu ruang solat yang mempunyai telekung, sejadah dan tempat mengambil wuduk untuk pekerja-pekerja mereka. Dan yang ketiga adalah strategi promosi dan penjualan dalam menghadap kekangan ekonomi. Walaupun menghadapi kekangan sumber dan staf KFC Muar tetap menekankan pentingnya pelaksanaan promosi yang berkesan untuk meningkatkan jualan. Ini menunjukkan strategi perniagaan yang adaptif dalam menghadapi cabaran ekonomi dengan memfokuskan pada pertumbuhan jualan walaupun dengan sumber yang terhad. Seterusnya, pengurusan risiko. Yang pertama adalah penjagaan kesihatan dan keselamatan pekerja. Fokus terhadap keselamatan pekerja dengan tindakan proaktif seperti penyediaan first aid, penghantaran ke klinik atau hospital jika terdapat kecederaan serta pemberian medical card yang memberi akses kepada rawatan kesihatan. Ini menunjukkan komitmen majikan terhadap kesejahteraan fizikal pekerja. Jadi menurut Puan Siti Adawiyah,
KFC MUA akan bertindak balas dengan cepat jika berlakunya kemalangan. Dan pada mulanya mereka akan melihat kemalangan itu sama ada kemalangan kecil atau kemalangan besar yang serius. Jika kemalangan itu kecil, pihak KFC akan menghantar ke klinik berdekatan. Namun jika kemalangan itu serius, mereka akan hantar terus kepada hospital MUA. Dan yang kedua adalah sokongan kepada pekerja dalam keadaan krisis dan kecemasan. Perlindungan dan sokongan terhadap pekerja dalam keadaan krisis seperti wabak COVID-19 dan bencana alam. Memberikan cuti sakit dan kuarantin penuh, bersedia memberi sumbangan dan bantuan dalam keadaan bencana alam, menunjukkan kepekaan dan sokongan organisasi kepada pekerja dalam situasi yang mencabar. Jadi, Puan Siti Adawiyah berkata, pada COVID-19, pekerja-pekerja mereka akan diberikan cuti sakit jika mereka terkena wabak COVID-19 dan cuti mereka itu dikira. Dan yang ketiga adalah solidariti dan bantuan antara cawangan dalam organisasi. Kolaborasi dan bantuan antara cawangan KFC sebagai respon terhadap bencana alam menunjukkan nilai solidariti dan kerjasama di antara bahagian-bahagian dalam organisasi. Tindakan cawangan MUA untuk membantu cawangan Johor Bahru yang terjejas oleh banjir menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian antara cawangan dalam organisasi. Menurut Puan Siti Adawiyah, antara cawangan-cawangan ini mereka akan bantu pada cawangan yang terkesan. Sebagai contoh, di Johor Bahru yang paling teruk terkesan dengan banjir. Jadi KFC MUA telah pun memberikan barang-barang untuk menukar dan membaik pulih KFC di Johor Bahru. Dan KFC MUA juga telah mengerahkan pekerja-pekerja mereka untuk bantu dalam gotong royong untuk membersihkan kawasan KFC di Johor Bahru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Zaibel Zulkarnain dan saya akan teruskan dengan pengurusan pemasaran. Di dalam pengurusan pemasaran terdapat 4 strategi pemasaran. Puan Siti Adawiyah menyatakan bahawa pihak KFC telah menyusun strategi pemasaran mengikut standard mereka dan setiap cawangan KFC memainkan peranan dalam memasarkan produk baru atau promosi kepada pelanggan. Seterusnya, Puan Siti Adawiyah menyatakan bahawa cawangan KFC-nya memberikan perkhidmatan jualan secara langsung kepada pelanggan. Sebagai contoh, para pekerja akan meletakkan voucher ataupun diskaun di dalam bungkusan makanan pelanggan jika pelanggan memesan makanan secara langsung. Kemudian pihak KFC mengambil kesempatan ini untuk memberikan petunjuk mengenai promosi baru yang akan dilancarkan melalui aplikasi seperti TikTok, Instagram, YouTube dan platform lainnya. Di dalam era globalisasi yang didominasi oleh teknologi, pihak KFC cakna dalam menggunakan teknologi dengan efisien untuk memasarkan produk mereka. Dan akhir sekali, pihak KFC juga ada melakukan kolaborasi dengan pelbagai jenama terkenal sebagai contoh Lays, Pizza Hut dan tidak dilupakan majalah jenaka legenda Malaysia Ujang. Dengan kolaborasi ini, pihak KFC dapat meluaskan nama KFC, di samping itu menetengahkan produk baru atau promosi yang akan ditawarkan. Okey, seterusnya pengurusan kewangan. Dalam pemilihan jawatan kosong, menurut Puan Siti Adawiyah yang kami telah temu bual, terdapat kategori pemohon, iaitu terdapat 3 pemohon yang mengikut proses temu duga itu. Bagi umur yang memohon pada umur 18 tahun,
mereka akan ditanya berkaitan pengalaman bekerja. Seterusnya, bagi yang berumur 18 tahun ke bawah, mereka hanya bekerja dari pagi hingga ke malam, iaitu hanya sehingga pada pukul 7 malam, kerana mereka masih lagi tertakluk dalam Undang-Undang Pekerja Bawah Umur. Jika mereka ingin kerja selebihnya, ia hanya untuk pekerja yang berumur 18 tahun dan ke atas. Seterusnya, ada juga yang sudah bekerja dan memohon untuk bekerja di KFC MUA tersebut. Pihak pengurusan akan memeriksa dan bertanya tempat kerja lamanya jika dia ada sebarang rekod jenayah ataupun adakah dia pernah mengambil sebarang dadah. Jika ya, maka pihak pengurusan KFC akan menggugurkan namanya dan tidak memilihnya untuk bekerja di KFC MUA tersebut. Bagi pekerja kelainan upaya OKU, pekerja OKU yang dipilih tidak seharusnya yang memudaratkan, termasuk OKU mental. Kelainan upaya fizikal dapat diterima. Sebagai contoh, autism yang ringan, dia akan diambil bekerja, dan pekerja yang mempunyai masalah mental tidak akan diambil bekerja. Kemudian, peluang latihan dan pendidikan. Bagi pekerja yang menunjukkan minat, akan diberi latihan menjadi pengurus selepas 3 bulan bekerja. Maksudnya mereka akan diberi latihan supaya mereka boleh akan dinaikkan pangkat sebagai pengurus. Terdapat juga universiti yang khusus untuk KFC di mana graduan diterima bekerja di KFC sebagai upaya untuk menghasilkan pelapis yang berkualiti. Maka pihak KFC telah mengambil pendekatan untuk membuka dan menguruskan satu universiti hanya untuk KFC supaya mereka dapat melahirkan graduan yang bermutu. Seterusnya, dalam pengurusan dan keputusan. Menurut Puan Siti Adawiyah yang kami telah temui, keputusan di restoran di KFC MUA itu, termasuk peruntukan penggunaan harian untuk kaki tangan, dibuat oleh Puan Siti Adawiyah itu sendiri. Menurut beliau, kos harian juga berbeza mengikut hari. Seperti contohnya, hari pada hujung minggu mungkin akan menggunakan kos yang lebih berbanding hari bekerja. Dan terakhir, insentif sosial. KFC MUA juga melakukan amal kebajikan terhadap rumah kebajikan dan rumah anak yatim. Sebagai contoh, Sultan Johor akan memilih KFC sekitar MUA untuk memberi sumbangan pada setiap bulan. Jadi sekadar itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Iskandar Hafiz bin Hasrin. Saya akan jelaskan tentang nilai-nilai Islam dalam slide ini. Dalam dunia serba moden ini, pengurusan organisasi perlulah melandaskan maqasid syariah, iaitu nilai-nilai Islam bagi mengatur kehidupan kita. Nilai-nilai Islam mencakupi berbagai ajaran dan prinsip bagi menyeimbangkan situasi mengikut keadaan semasa dan diguna pakai bagi sesuatu maslahah yang bersifat muktabah, murgah atau mursalah. Ialah melihat sama ada isi yang terkandung di dalam prinsip maqasid syariah ataupun tidak. Oleh itu, dalam pengurusan organisasi bagi syarikat KFC MUA 1 telah menerapkan dan mengguna pakai nilai-nilai Islam dalam pengurusan. Apa yang mereka terapkan, saya akan menjelaskan dengan lebih lanjut. Baiklah, terdapat 5 nilai Islam yang saya akan jelaskan dalam organisasi pengurusan KFC MUA 1, iaitu menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan
dan menjaga harta. Asal daripada jawapan ini, menurut daripada pihak pengurusan Puan Siti Hadawiyah, saya akan menjelaskan dari segi menjaga agama dahulu, iaitu pihak KFC bertanggungjawab dalam menyediakan tempat solat bagi pekerja Muslim untuk menunaikan solat mereka, dan pada bulan Ramadan mereka memberikan masa 15 minit untuk berehat, buka puasa dan juga solat. Selain itu, pekerja diterapkan untuk memberi salam dan gelaran yang baik seperti puan, tuan, adik, kakak dengan mengamalkan komunikasi internal dan meletakkan tangan di dada sambil mengucapkan salam kepada orang Islam atau mengucapkan selamat pagi kepada orang yang bukan Islam. Ini menunjukkan bahawa akhlak juga dititik beratkan bagi menghormati pelanggan sebagaimana dalam ajaran Islam. Seterusnya, dari aspek menjaga nyawa, pula pekerja diberikan perlindungan insurans kemalangan pekerja daripada SOCSO, di mana akan disediakan perlindungan kesihatan dan perubatan kepada pekerja yang mengalami kecederaan atau penyakit semasa bekerja, termasuk kos rawatan. Tambahan lagi, pekerja KFC mempunyai EPF untuk kegunaan masa depan, terutamanya semasa persaraan, untuk memastikan bahawa pekerja menyimpan sebahagian daripada pendapatan mereka. Bagi dari aspek menjaga akal pula, pekerja dipraktikkan latihan dahulu sebelum bekerja di KFC bagi memantapkan kemahiran teknikal dan adaptasi supaya mereka memahami tanggungjawab yang diamanahkan sebagai pekerja. Slide yang seterusnya adalah dari segi aspek menjaga keturunan dalam pengurusan amat penting, di mana pihak KFC menggunakan satu peraturan seksual bagi mengawal sikap pekerja di antara lelaki dan perempuan. Oleh itu, jika didapati bersalah oleh pengurusan KFC, tidak akan teragak-agak untuk membuang kerja individu yang bersalah itu mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Di samping membantu mangsa, membuat laporan polis dan bekerjasama. Akhir sekali, dari segi aspek menjaga harta, iaitu KFC Muar 1 mempunyai sejarah yang memberikan sumbangan makanan kepada rumah anak yatim dan orang tua. Selain itu, mereka juga memberikan sumbangan makanan kepada Barisan Hadapan semasa penyebaran COVID-19 pada tahun 2020-2021 yang berkolaborasi dengan Johor program Johor Corporation yang dianjurkan. Slide ini saya akan menjelaskan berkaitan cadangan penambahbaikan. Di sini terdapat 4 cadangan penambahbaikan menurut pengurusan, iaitu Puan Siti Hadawiyah, untuk meningkatkan perkhidmatan. Antaranya yang pertama, dari segi kesejahteraan pekerja, iaitu memberi tumpuan dan komitmen kepada pekerja disebabkan beberapa pekerja KFC khususnya yang tinggal di Sungai Abung dan Tangkak menghadapi cabaran perjalanan yang jauh ke tempat kerja, iaitu Muar, kerana kurangnya peluang pekerjaan di kawasan tersebut. Puan Siti Hadawiyah menasihati agar berhati-hati semasa perjalanan dan menyuarakan keprihatinan terhadap keselamatan mereka. Selain itu, beliau berharap agar sistem pengangkutan awam di kawasan tersebut ditingkatkan untuk mengurangkan beban kewangan mereka seperti kos minyak kenderaan. Puan Siti Hadawiyah juga berharap agar KFC Malaysia mengambil inisiatif proaktif dalam menyediakan penyelesaian bagi pekerja yang terlibat dalam perjalanan jauh secara berulang-alik. Yang kedua pula, dari segi kebajikan sambil peningkatan hasil jualan, KFC Muar 1 berharap dapat memberikan sumbangan secara konsisten kepada komuniti setempat melalui peningkatan hasil jualan. Sebagai contoh, tabung penyayang KFC Malaysia dengan melaksanakan projek penyayang di Muar ini dapat memberikan makanan percuma kepada rumah kebajikan pada musim perayaan daripada hasil sumbangan dan jualan.
Cadangan penambahbaikan yang lainnya pula dari segi peluang pekerjaan. Menurut Puan Siti Adawiyah selaku pengurusan KFC MUA 1 berharap dapat meningkatkan jumlah pekerja kerana banyak saingan dalam kerja di Bandar Muar yang ramai tidak tahu akan kekosongan jawatan di KFC MUA 1 dan kekurangan pekerja di KFC yang menyebabkan perkhidmatan sedikit terjejas yang mengambil sedikit masa untuk menyiapkan perkhidmatan makanan kepada pelanggan. Oleh itu, cadangan penambahbaikan untuk mengatasi kekurangan pekerja dan memperbaiki layanan pelanggan amat diperlukan untuk diselesaikan. Akhir sekali, dari segi penambahbaikan dari segi promosi jualan, penggunaan teknologi skrin KFC MUA 1 mengadaptasikan kaedah baru dalam memesan makanan melalui teknologi kaca skrin dan memberikan pendedahan cara penggunaan teknologi tersebut kepada pelanggan. Ia juga mahu meningkatkan penggunaan media sosial seperti TikTok dan Facebook untuk menyebarkan isu positif mengenai pemasaran dan strategi KFC MUA 1. Assalamualaikum, saya Muhammad Isyamuddin bin Nur Syam, nombor ID 2022878014 akan meneruskan dengan kesimpulan. Kesimpulan yang dapat dirumuskan adalah pengurusan organisasi adalah sangat penting dalam pengurusan Islam kerana ia membolehkan syarikat mencapai objektifnya dengan selamat dan bermoral. Contoh sikap pengurusan organisasi seperti keadilan, kejujuran dan tanggungjawab, bahkan dalam pengurusan organisasi Islam berprinsip seperti amanah, belas kasihan dan adil dapat membantu secara tidak langsung dalam memastikan pengurusan syarikat dapat dilakukan dengan cara yang selamat dan beretika. Pihak KFC telah memberikan penjelasan tentang cara pengurusan bagi organisasi mereka sendiri apabila menghadapi oleh manager dan kaki tangan semasa menjalankan susuan atur. Mereka turut menyediakan perkongsian akan manual dalam cara mengatasi dan menguruskan organisasi sekiranya terdapat isu atau halangan yang berlaku pada masa akan datang seperti perubahan dalam pasaran, kemajuan dalam teknologi atau masalah sumber manusia. Oleh itu, pengurusan organisasi Islam bukan sekadar mencari keuntungan material tetapi juga mencari nilai moral yang baik kepada individu dan komuniti. Akhir sekali, kita mengakui bahawa kejayaan sifat sebenar sesuatu organisasi terletak pada cara ia bertindak mengikut ajaran Islam. Dilampirkan juga di slide seterusnya adalah gambar dan video kami dalam menemu ramah KFC bagi tugasan CTO 263 ini.